Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله ورسوله. قال المصنف berkata pengarang kitab Bunyatul Musalli iaitu Syekh Daud Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala, wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan di akhirat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, umpama orang yang mengerjakan sembahyang dengan rupanya yang luaran sahaja, tapi lalai daripada hakikatnya yang batin, diumpamakan sebagai satu orang yang telah menghadiahkan kepada raja yang amat besar darjatnya seorang yang telah mati dan tiada roh lagi. Baik. Pada minggu lepas kita dah dijelaskan oleh musannif pengarang kitab bahawa sembahyang ni ataupun solat dia ada dua rupa, dua keadaan ni. Yang pertama ialah yang dikatakan rupa luaran yang zahir yang terdiri daripada syarat-syarat sembahyang, rukun sembahyang, bacaan-bacaan dalam sembahyang, perilaku sembahyang, sunat-sunat abaatnya, sunat hayahnya dan sebagainya lah. Itu yang boleh nampak perilaku ataupun rupa sembahyang yang zahir. Dan sembahyang juga ada yang dikatakan rupa yang batin. Rupa yang batin. Yakni yang sama ada yang berkaitan dengan hati, sama ada yang berkaitan dengan roh, sama ada yang berkaitan dengan akal kita, pemikiran kita, ataupun nafsu kita. Ini yang dalam, yang batin. Contohnya khusyuk. Khusyuk ni dia kaitan dengan hati lah. Dia kaitan juga dengan pemikiran. Dan dia juga berkaitan dengan roh. Termasuk dia berkaitan dengan nafsu. Maksudnya bagaimana? Nafsu kita kena kontrol dia. Jangan nafsu menguasai kita dalam sembahyang. Kalau nafsu masuk dalam sembahyang, kuasai kita, maka dalam jiwa kita yang kita ingat apa nak buat, apa yang nak dibuat, apa yang nak dimakan, apa yang nak diminum, apa yang nak ditengok dan sebagainya. Itu yang akan menguasai sembahyang kita. Jadi tak khusyuk lah, tak tumpu pada Allah. Begitu dengan roh. Roh ni maknanya roh kita akan rasa melihat ataupun merasai kewujudan Allah Ta'ala, merasai kehadiran Allah Ta'ala. Bila kita sembahyang tu, roh kita rasa dia berdepan dengan Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan syuhud. Merasai
merasai wujud Allah Ta'ala. Hati pula maknanya hati yang khusyuk lah. Yang menumpu kepada Allah. Yang ada perasaan kasih, perasaan takut, rasa hina diri, rasa bergantung pada Allah, itu kat hati. Manakala pemikiran kita mestilah tumpu pada apa yang kita baca. Baca Fatihah contohnya, apa yang kita baca, apa maknanya. Yang dikatakan sebagai tadabbur. Kalau empat-empat ni ada, maka batin kita akan sempurna lah dalam sembahyang. Barulah kita dapat hakikat batin dalam sembahyang. Jadi dua-dua ni mesti ada. Dua-dua ni Allah Ta'ala pandang sebenarnya. Pada penilaian Allah Ta'ala tentang sembahyang kita. Jadi Imam Ghazali dia membuat satu perumpamaan. Orang yang pergi jumpa seorang raja yang hebat, yang besar kerajaannya, nak beri seseorang untuk berkhidmat pada raja. Tapi orang yang nak diberikan khidmat yang sebagai hadiah pada raja tu orang yang ada jasad. Jasad comel kan, jasad sadu, orang kata sadu, sasa, tegap, nampak kuat orang dia, nampak bagus, handsome. Tapi mati. Tak ada roh. Itu dia. Itu sebagai tamsilan ibadah sembahyang kita ni, kita nak persembahkan pada Allah. Allah yang Maha Besar, Allah yang akan terima sembahyang tu. Tiba-tiba sembahyang kita ni tak ada roh. Tak ada khusyuk, lalai dan sebagainya. Sudah pastilah raja tu akan marah lah. Kalau contoh pada orang tadi. Dan begitulah kita dengan Allah. Kita nak persembahkan sembahyang kita. Ya, sembahyang ni kan bila kita niatkan lillahi ta'ala. Lillah tu maknanya kita nak persembah pada Allah, untuk Allah. Bayangkan sembahyang kita ni, kita nak persembahkan pada Allah. Sewajarnya lah persembahan kita yang terbaik. Zahir dan batin. Barulah Allah Ta'ala pandang, barulah Allah Ta'ala terima, barulah Allah Ta'ala beri balasan, ganjaran, barulah dapat menarik rahmat kasih sayang Allah di akhirat nanti untuk dimasukkan dalam syurga dia. Tapi kalau kita persembahkan sembahyang yang orang kata cincai-cincai lah, memang maknanya seolah kita ni menghina Allah Ta'ala. Itu kena faham. Tambah kalau kita persembahkan sembahyang yang ibarat macam orang mati tadi. Sembahyang yang tak ada roh. Lagi berat lah. Itu umpama yang Imam Ghazali buat dalam kitab. Manakala orang yang mengurangkan dalam mengerjakan rupa zahir sembahyang itu diumpamakan seorang yang menghadiahkan kepada raja seorang yang terpotong anggota dan tiada dua matanya. Kan? Hidup, orangnya hidup, ada roh, tapi anggota badannya cacat cela, kuruh, macam tak cukup makan, tak kuat nak buat apa pun. Maka itu pun satu penghinaan. Kalau ibarat pada hamba tadi, penghinaan kepada raja. Bila seorang tu berikan seseorang untuk khidmat pada raja, maknanya dia nak servis raja, nak jaga keselamatan ke, nak jaga istana ke, nak bersihkan kawasan istana. Mestilah orang yang bertenaga, orang yang kuat, orang yang sasa dan sebagainya. Maka samalah kita dengan Allah, kita persembahkan, kita sebenarnya bila kita servis Allah Ta'ala, kita berkhidmat pada Allah, bukanlah maknanya kita nak jaga makan minum Allah. Allah Ta'ala maha suci lah daripada segala itu. Tapi kita, servis kita pada Allah ialah kita sebagai hamba Allah untuk berkhidmat, dalam arti kata untuk beribadat pada dia. Maka ibadat kita ni servis yang mestilah yang terbaik. Supaya Allah Ta'ala terima, supaya Allah Ta'ala memuliakan kita kerana kita persembahkan yang terbaik.
Itu kita kena faham. Sama lah macam mana kita sebut kan, inna solati, sesungguhnya semayang aku, wa nusuki, ibadat aku, bacaan Quran kita, wirid zikir kita, sedekah kita, perjuangan kita, jihad kita, dakwah kita, tarbiyah kita, semua mestilah untuk Allah. Kita persembahkan untuk Allah. Wa mahyaya, bukan hidup kita ni pun, bayangkan hidup kita pada subuh tadi kita bangun, kita mula hidup sampai sekarang ni. Maknanya sepanjang sehari ni, hidup kita ni, wa mamati, dan mati kita. Mana apa yang kita perjuangkan, yang kita bawa sampai mati, itu semuanya lillahi ta'ala. Untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk yang lain, untuk Allah. Yang ni kita kena selalu bermuhasabah. Maknanya jangan sampai sembahyang kita, ibadat kita, hidup mati kita ni sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina, sesuatu yang keji yang kita nak persembahkan kepada Allah. Susah besok kita di akhirat kalau kita persembahkan sesuatu yang tak elok pada Allah Ta'ala. Tak ada nilai besok di hadapan Allah di akhirat nanti. Yang ni kita kena faham. Kena faham perkara ni. Sebab amalan-amalan kita ni, kita kena ingat, amalan kita kat dunia, ibadah kita kat dunia, dia ada berat dia. Dia ada berat. Faman ya'mal mithqala zarratin. Nampak Allah Ta'ala sebut, setiap amalan ni yang manusia amalkan ni, dia ada berat, timbangan berat. Yang ni yang kita tak ada kat dunia. Maksudnya dalam dalam kerja buat kita kat dunia ni, kerja kita ke, profession kita ke, career kita ke, tak ada perkara ni, iaitu berat. Contohlah kita belajar ni, masuk kelas sebagainya, itu satu amalan, satu ibadah, satu kerja lah, masa habis satu kerja, tapi tak ada penilaian berat. Contohnya, okey, cikgu kita bagi, awak datang kelas ni, awak dapat 1 kilogram berat kebaikan. Tak ada, kita tak pernah lihat perkara ni kat dunia. Kita kerja bagus dekat government, ada penilaian tu, penilaian ni sebagainya, tapi tak ada orang kata penilaian berapa berat amalan kerja buat kita, tak ada. Tapi di sisi Allah ada. Semayang kita, ibadah kita, wirid zikir kita, perjuangan kita, dakwah kita ni, besok di akhirat berat ni lah yang akan ditimbang di timbangan amalan. Yang ini yang kita perlukan sebenarnya. Sebab itulah dalam Quran, dalam surah Al-Muluk dengan surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut dunia ni ujian. Hidup ni satu ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas, yang paling banyak pahala, yang paling bermutu maknanya. Bukan yang paling banyak amalan. Belum tentu orang yang banyak amalan, berat amalan dia belum tentu. Belum tentu. Ada amalan yang sikit, yang mudah-mudah je, orang kata simple, tapi dia punya berat hebat besok di timbangan amalan. Ini kita kena faham. Jadi oleh kerana itulah, di antara ibadah yang paling besar, yang paling agung, yang paling banyak membawa pahala untuk kita ialah solat. Ialah solat. Tapi setengah orang anggap sembahyang biasa-biasa. Dia nak ibadat yang special lagi. Dia nak ibadat yang bila dizikirkan 100,000 kali boleh nampak apa? Nampak boleh lihat hati orang lah, boleh nampak langit terbelah lah, boleh nampak arash lah, boleh nampak macam-macam. Ada setengah orang begitu. Dia nak amalan yang dilihat hebat, zikir-zikir yang hebat, yang ada itu, yang ada ni. Tapi itu pandangan yang salah sebenarnya. Sebesar-besar amalan ialah solat. So, kena ingat. Seberat-berat amalan, pahalanya ialah solat. Sebab itulah solat ni sangat penting. Sebab itulah solat ni wasilah tarbiyah.
Wasilah tarbiyah. Kalau kita kat kampus dulu kan kita wasilah tarbiyah kita apa? Usrah. Wasilah tarbiyah kita apa? Tamrin, daurah, liqa dan macam-macam. Itu tarbiyah jamaiyah yang bersifat jamaah. Tapi tarbiyah yang bersifat fardiyah yang ramai orang tidak sedar, yang ramai orang kadang-kadangnya mengambil mudah tentang perkara ni. Orang buat benda ni secara tergesa-gesa. Kejar sana, kejar sini, kejar macam-macam sehingga semayang terabai. Inilah dia semayang. Wasilah tarbiyah yang paling besar sekali. Semayanglah yang menghapuskan dosa, semayanglah yang memberikan pahala besar, semayanglah yang membentuk jiwa, semayanglah yang membina, yang membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, semayanglah yang menghiaskan hati dengan sifat-sifat mahmudah dan banyak lagi semayang ni. Sehingga dalam Al-Quran menyebut, Al-Quran ni dia disifatkan oleh Allah sebagai syifa'ul lima fis sudur kan. Syifa. Al-Quran ni adalah syifa, maknanya penawar, rawatan, healing. Lima fis sudur, pada untuk penyakit-penyakit dalam hati manusia. Sembahyang antaranya. Wasilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sebagai syifa, sebagai healing, rawatan kepada hati-hati yang berpenyakit. Itu dalam Al-Quran sebut sebagai syifa. Yang ni kadang-kadangnya ramai orang tak perasan, ramai orang tak tahu, ramai orang tak peduli. Sehingga kita kita tak melihat pun sembahyang sebagai wasilah tarbiyah untuk diri kita. Inilah yang sebenarnya penekanan besar dalam kitab ni. Maknanya untuk mendapat sembahyang yang sempurna zahir dan batin ni mestilah diteliti, mestilah diteliti, secara spesifik, secara detail sembahyang ni zahir dan batin melalui ilmu dan juga melalui amalan yang berterusan, tak boleh berhenti. Sentiasa baiki, sentiasa baiki, sentiasa baiki. Itu dia sembahyang besarnya. Cuma itulah kita kena ingat sembahyang ni, ini di antara yang Allah Ta'ala perintahkan kita dan kita berusaha untuk buat. Kita berusaha untuk buat. Tapi kita kena ingat, pada hakikatnya yang akan memberikan kita segala kesempurnaan dalam sembahyang ni, baik zahir dan batin, ialah Allah. Contoh orang tanya, kenapa sembahyang dah lama tapi tak khusyuk? Maknanya Allah Ta'ala tak beri dia khusyuk. Sembahyang tapi rasa tak ikhlas. Dalam sembahyang ada riak, dalam sembahyang ada ujub, dalam sembahyang ada masa takabur, sombong. Kenapa sembahyang jadi macam itu? Jawabnya, bukannya orang kata perintah sembahyang, bukannya ibadah sembahyang, tapi si musalli itulah tak dapat lagi kurniaan Allah, keikhlasan, kekhusyukan dan seumpamanya. Mudah faham begini dah. Macam yang kita belajar ilmu. Kita belajar ilmu sejak kecil, kita belajar sekolah rendah, menengah, matrik, KMM, masuk universiti dan sebagainya kan. Kita belajar, usaha belajar. Tapi kena ingat, usaha belajar tu siapa yang beri kita ilmu? Allah Ta'ala yang beri kita ilmu. Itu yang Abi baca dalam setiap awal kuliah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Maknanya yang beri ilmu pengetahuan ialah Allah. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ni pula, dia akan dapat satu yang dikatakan sebagai fiqh, yakni kefahaman. Al-fahmu, kefahaman. Ini orang yang dapat kefahaman ni ialah orang yang Allah Ta'ala kurniakan kefahaman. Ini yang hadis yang Habib baca juga dan di awal kuliah Habib, biasa Habib baca,
Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala kendaki kebaikan pada diri dia, mana Allah Ta'ala nak jadikan dia baik, yufaqihu fid din. Allah Ta'ala fahamkan dia tentang agama dengan fahaman yang betul. Nampak? Allah yang bagi. Sebab itu bila kita semayang, kita jangan berasa dengan semayang tu saja. Jangan berasa dengan usaha kita, dengan kehebatan ilmu kita, nak dapat khusyuk, nak dapat ikhlas, nak dapat macam-macam. Kita kena ingat yang boleh beri benda-benda tu hanyalah Allah. Maka kena minta pada Allah. Itu je. Kena minta pada Allah. Nak khusyuk, semayang, sempurnakan zahir batin, tapi minta pada Allah. Minta pada Allah khusyuk. Ya Allah, aku nak khusyuk dan semayang. Berikanlah aku kekhusyukan dan semayang. Minta. Kita nak minta supaya dalam semayang kita hadir hati kita. Sehingga akal kita, pemikiran kita dapat mentadabbur apa bacaan-bacaan kita dalam sembahyang, doa iftitah kita, bacaan Fatihah kita, bacaan surah kita tu dapat kita tadabbur dalam sembahyang, barulah kita fokus apa yang kita faham dalam ayat-ayat tu, bacaan-bacaan tu, barulah dapat bila Allah Ta'ala beri. Itu semua adalah merupakan munyah. Makna munyah ni ataupun maqasid yang kita nak capai dengan pertolongan Allah Ta'ala, dengan kurniaan Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Aksir, banyakkan menyebut min qawli, perkataan ataupun lafaz la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Banyak-banyakkanlah menyebut la haula, tak ada daya kita, wala quwwata, tak ada kekuatan kita nak menolak kejahatan ke, nak buat kebaikan, illa, melainkan bi'aunillah. Billah tu makna bi'aunillah. Dengan pertolongan Allah saja kita akan dapat beribadat, dapat menyempurnakan ibadat, dapat kemuncak rasa ibadat. Itu semua dengan kurniaan Allah. Kita boleh usaha. Usaha tu Allah Ta'ala beri pahala. Tapi yang akan memberikan, yang mengurniakan kesempurnaan ialah Allah Ta'ala. Yang ni yang ramai tak buat sebenarnya. Ramai yang berasa semayang itu kerana dia dah sempurna semayang, dia dah cukup ilmu, dia berasa dengan kesungguhan dia bangun tahajud sebagainya, dia rasa dia nak Allah Ta'ala beri pahala, dia nak Allah Ta'ala beri pahala dengan amalan itu. Maka tak heran orang begini, dia tak dapat khusyuk, dia tak dapat ikhlas. Sebab Allah Ta'ala tak beri lagi. Itu dia. Kerana bila seseorang itu beribadat dan menisbahkan kehebatan ibadah kepada diri sendiri, tak nampak Allah, itu dah termasuk syirik khafi wal'ayazubillah. Syirik khafi. Maknanya kita menyengutukan Allah dengan diri kita sendiri. Wal'ayazubillah. Itu dah. Kiaskanlah pada semua perkara sebenarnya. Kadang kita berasa dengan usaha kita lah jamaah jadi hebat contohnya. Kalau aku tak ada, jamaah tak hebat. Itu semua syirik khafi. Wal'ayazubillah, jangan buat main. Kalau aku tak ada, benda ni tak jadi. Itu syirik khafi. Wal'ayazubillah. Bila bab syirik khafi ni, besok ke akhirat lah kita akan tahu betapa amalan kita, ibadah kita banyak sangat yang tak ada nilai di sisi Allah. Wal'ayazubillah. Jadi apa nak buat? Susah ni, memang susah lah. Sebab itulah yang kita kena buat, kena bermujahadah. Mujahadah, bergambar dan mujahadah ni memang susah. Sebab nak lawan nafsu. Dalam semayang kena lawan nafsu kan. Luar semayang kena lawan nafsu. Kena teliti diri kita. Betul lah dalam kuliah Habib ni, Habib tak cerita luar lah. Nak cerita luar ni, itu ada program lain kan. Nak cerita fikrah, perjuangan ke, nak cerita, itu dah lama dulu Habib buat kan. Nak cerita tentang politik itu, kita buat program lain lah. Yang kuliah ni biar Habib bawa supaya kita perhati diri kita sendiri. Yang ni yang ramai orang tak buat sebenarnya. Ataupun kita tercuai, kita lalai tentang perkara ini. Sehingga menjadikan kadang-kadangnya kita tak sedar, kita banyak memandang diri kita sendiri lebih daripada memandang Allah.
Kita tak berasa pun Allah Ta'ala ni ada. Tak berasa pun Allah Ta'ala ni wujud dalam hidup kita. Hanya banyak orang, dia tak rasa Allah Ta'ala wujud. Dia nampak diri dia je wujud. Dia nak semua orang ikut cakap dia. Dia nak semua orang macam dia. Wala'iyahzubillah. Ini semua syirik khafi. Wala'iyahzubillah. Jadi kedua-dua hadiah ini, balik pada cerita kita ni, apa Imam Ghazali kata apa, kedua-dua hadiah ini ditelentangkan di hadapan raja itu, raja yang besar tadi. Kerajaan dia besar, dia hebat. Untuk dihadiahkan kepadanya, sudah tentulah raja tersebut amat murka, marah. Macam kena main. Dan marah kepada mereka kerana perbuatan itu menghinakan kemuliaan kerajaannya. Dan meringankan tanggungjawab terhadap kerajaannya. Mana meremehkan, seolah meremehkan. Beri hadiah tapi hadiah yang tak baik. Itu dia. Kena ingat kau. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, fikirkanlah pada diri kamu yang menghadiahkan semayang kepada Tuhan kamu. Kena teliti diri kita ni. Kena perhati diri kita ni. Kena fikirkan tentang diri kita. Tentang amalan, tentang ibadah, tentang semayang kita ni. Yang kita persembahkan pada Allah ni. Kita masuk yang mana? Sudah pasti yang sepatutnya kita kena masuk yang beri hadiah terbaik pada raja. Seorang yang boleh beri servis, beri khidmat yang baik, yang bertenaga, zahirnya, batinnya pun ada roh yang hidup. Barulah raja suka. Maka begitulah kita dengan Allah. Nak dapat redha Allah, tapi beri persembahkan sembahyang yang cincai-cincai. Nak redha Allah, nak rahmat Allah ke akhirat. Tapi sembahyang yang kita buat, semua orang kata macam melepaskan batu tangga je. Tak pernah ada rasa nak bersungguh-sungguh nak dapatkan khusyuk dalam sembahyang contohnya. Tak ada rasa nak betul-betul tadabbur bacaan-bacaan kita dalam sembahyang. Baik doa iftitah, baik Fatihah, baik surah, baik bacaan tasbih, rukuk, sujud dan sebagainya. Sampai tahiyat akhir. Tak ada pemikiran kita ni, minda kita dalam sembahyang tak fokus pada itu. Tak tadabbur. Fikiran kita lebih fikir dunia. Dunia kita, kesibukan kerja kita, profesion kita, career kita. Apa yang kita nak. Orang kata sampai apa nak diajar pada anak murid dalam kelas tu, kalau 30 minit dalam kepala kita. Masa tengah sembahyang. Jadi macam mana kita nak sembah pada Allah? Macam mana kita nak kata inna solati, sungguhnya sembahyang aku ni lillahi ta'ala. Malu kita sebenarnya. Malu, maka tak heranlah kita semayang. Dah lama kita semayang, tapi semayang tak memberi bekah pada jiwa kita. Semayang yang kita buat tu dah bukan ibadah semayang yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Itu memang sempurna. Semayang yang kita buat, nilai semayang, mutu semayang yang kita buat, tak dapat bentuk diri kita pun, tak dapat ubah jiwa kita pun. Akhlak kita tak berubah pun. Perangai tak berubah pun. Mulut kita masih celupa dengan fitnah, celupa dengan dengan mengumpat, celupa dengan maki hamun dan sebagainya. Semayang juga. Fikirkanlah pada diri kamu, jangan tengok orang, jangan nilai orang. Belajar, patutlah ilmu yang Habib sampaikan ni, dua kitab ni dalam konteks program kita ni memang untuk diri kita sendiri. Supaya kita ambil berat diri kita sendiri, yang dah lama kita biarkan, kita abaikan. Fikirkanlah pada diri kamu sendiri yang menghadiahkan sembahyang kepada Tuhan kamu. Janganlah sampai jadi begitu, jadi dua contoh yang atas tadi, yang tak ada roh ataupun yang cacat cela. Takutilah kamu daripada berbuat demikian. Kena ada rasa takut. Kena ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya takut yang dikatakan rasa bimbang, rasa cuak kita dengan sembahyang kita ni. Betul ke Allah Ta'ala terima ni? Jadi bila ada rasa cuak, rasa bimbang, rasa takut begini, maka kita akan berusaha lagi sembahyang akan datang. The next solat insya-Allah kita akan
akan buat lebih baik lagi. Itu maksud dia. Bukan takut kita lari bersemayang, bukan. Takut tu nama khauf, bimbang. Apa nasib kita bertemu Allah Ta'ala besok. Ketahuilah bahawa qadar nikmat Allah yang paling besar dianugerahkan kepada sekalian hamba-Nya adalah semayang 5 waktu, seperti yang disebut dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, ma utiya abdun fid dunya khairan an yu'zana lahu rak'atain yusallihima. Tiada anugerah yang terlebih baik kepada seseorang hamba di dunia itu daripada diizinkannya bersemayang sebanyak 2 rakaat. Maknanya besarnya dapat semayang 2 rakaat, nilai itu. Walaupun hadis ini hadis dhaif sebenarnya. Apa maksud hadis dhaif? Lemahlah. Jadi kalau dhaif, adakah kita tak boleh beramal? Boleh beramal. Boleh beramal dalam arti kata hadis ni menunjukkan bahawa besarnya kedudukan dan pahala semayang. Sebab ada hadis yang lain yang sahih, 2 rakaat semayang sunat fajar tu, 2 rakaat semayang sunat subuh sebelum fardu subuh tu, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungan. Itu hadis sahih. Mana hadis tu menunjukkan betapa besarnya semayang sunat tu. Yang ni disebut semayang fardu. Maknanya walaupun dhaif dari segi mungkin matan dia, mungkin pada riwayat dia, mungkin pada perawi dia, mungkin pada yang lain dan sebagainya, yang menyebabkan taraf hadis ni dari segi ulum hadis dikatakan dhaif, tapi dari sudut makna hadis ni bahawa semayang tu besar pahala, itu sahih. Yang tak boleh dalam hadis dhaif ni, contohlah hadis dhaif yang cerita tentang fadilat dan sebagainya, ialah kita jadikan hadis itu sebagai dalil, berpegang bahawa kalau semayang begitu, kalau ibadat begitu, ini besar ni. Kalau dah hadis itu dhaif, tambah kalau dhaif jiddan, sangat dhaif. So, sangat dhaif ni, ulama kata memang kena tinggalkan. Yang banyak hadis dhaif. Dhaif pada matan, dhaif pada riwayat, pada riwayat dan sebagainya. Tapi sahih segi makna, ada banyak. Banyak. Apa contoh? Contoh hadis kita biasa dengar, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tambah yang muslimatin. Menuntut ilmu tu fardu kepada muslimin, kepada muslim lelaki, wa muslimatin, dan perempuan. Itu hadis tu dhaif. Tapi makna hadis tu betul. Sahih. Hadis yang biasa kita dengar, nahnu qaumun, kami adalah satu kaum, kami tak makan melainkan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu biasa dengar ceramah ni. Itu hadis yang dhaif, tapi makna itu sahih. Sebab itulah bab hadis ni, habis ni pun kadang tak berani nak cakap. Sebab kita tak banyak ilmu, kita tak banyak belajar hadis ni sebenarnya. Belajar pengajaran hadis satu hal, belajar tentang ilmu hadis itu satu hal yang lain. Hadis dhaif riwayat daripada Imam At-Tabarani. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Haula wala quwwata illa billah. Al-Musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Sampai mana gitu ya? Sudah. Dan firman Allah Taala, ya'lamu kha'inatal a'yun. Siapa yang ingat? Ya, betul. Tuan. Kalau musannif, berkata musannif kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin, dan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata
Apa dia khianat segala mata tu? Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Dan mengetahui ya Allah akan barang yang menyemunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Baik. Jadi Allah Ta'ala ni dia beritahu kita sifat dia. Sebab manusia ni, kita ni banyak tak tahu. Kalau tahu pun banyak yang ambil tak tahu. Maknanya tak sungguh-sungguh nak tahu. Dan kita pula selalu leka, cuai, lalai. Kita pula kadang tak ambil berat sangat. Jadi Allah Ta'ala beritahu kita melalui firman dia. Ya'lamu, Allah Ta'ala ni dia tahu. Sentiasa tahu. Ya'lamu, sentiasa tahu. Tak ada apa yang membataskan ilmu, pengetahuan Allah ni. Apa yang Allah Ta'ala tahu? Kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun ni ialah khianat mata. Khianat mata. Mata ni jahat sebenarnya. Kita dah bincang kan? Mata ni jahat sebenarnya. Kadang-kadang mata ni dia tak tengok benda haram, tapi ekor mata dia tengok. Ekor mata. Ujung mata ni. Kadang manusia ni dia jeling. Dia tak pandang darat, dia jeling. Jelingan mata tu ada kejahatan. Itu contohnya. Dia tak pandang. Bila ada isteri kat sebelah, dia tak pandang. Perempuan cantik, perempuan tak tahu aurat ni kan. Seksi-seksi, dia tak pandang. Bini ada kat rumah, kat sebelah. Kalau yang belum kahwin pula, kepala ada kopiah, ada lebay kan. Ada kopiah. Dia tak pandang. Tapi ekor mata dipandang. Dia tak pandang, tapi ekor mata, cantik juga kan. Cantik juga perempuan ni. Seksi juga perempuan ni. Itu nama kha'inatul a'yun. Kejahatan atau khianat mata. Ada kali dia tak nak tengok langsung. Dia jagalah mata dia kan. Dia tahu depan ni ada perempuan cantik, seksi lah apa macam dia tak nak tengok. Ekor mata pun tak nak tengok. Ekor mata tadi dia curi tengok kan. Curi ni benda tak baik lah. Benda curi. Curi tengok tak. Tapi tiba-tiba pada hati dia tergerak. Rugi pula tak tengok kan. Nampak tak? Rugi pula tak tengok itu yang masuk bahagian kedua. Wama tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam hati. Mata tak tengok. Ekor mata pun tak tengok. Jelingan pun tak tengok. Tak ada curi pun pandangan. Tapi dalam hati pula. Terdetik pada hati. Yang itu pun Allah Ta'ala tahu. Yang terdetik ke hati itu. Itu maksudnya. Maknanya apa? Maknanya kita ni kalau nak menjaga diri kita ni memang susah. Susah. Bila baca ayat ni rasa Allah. Macam manalah kita yang tiap hari kadang-kadang adalah pejabat duduk sebelah meja kita, perempuan tak tutup aurat contoh. Macam manalah kita ni belajar kat kampus, masuk makmal, masuk kuliah, duduk keliling kita ni orang perempuan tak tutup aurat, orang bukan Islam, bukan sekadar tak tutup aurat, seksi meksi lagi. Dulu zaman-zaman habis belajar UKM begitu je. Kadang-kadang orang yang bukan Islam dia bukan Islam. Kita pakai singlet dalam orang lelaki pakai singlet dalam baju kan. Dia pakai singlet kat luar. Jadi maknanya apa? Maknanya memang itu semua merupakan ujian pada kita. Memanglah ada ujian yang kita mampu hadapi, ada ujian yang kita di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Nak elak macam mana pun terpandang kan.
Yang elak macam mana pun terpandang. Kat situlah maknanya Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu taubat dan juga pintu-pintu keampunan. Maksud taubat ni, kita bila memanglah kita seharian, hidup seharian 24 jam, bukannya 2-3 jam, 24 jam kita berdepan dengan semua ni. Maka maknanya kalau kita sedar dengan hati kita betapa Allah Ta'ala tu sentiasa melihat kita, Allah Ta'ala tahu sampai zahir batin kita, maknanya kita pertama berusaha untuk menjauhi. Kemudian yang kita tak mampu ni kita minta ampun jugalah pada Allah Ta'ala. Itu yang kita minta ampun, menyesal kita. Sebab kelemahan kita sebab kita tak mampu nak hadapi semua itu. Dalam bab kelemahan inilah maknanya pergantungan hati kita untuk minta keampunan Allah. Minta ampun sungguh-sungguh, banyak-banyak. Macam contoh habis sebut tadi, syirik khafi kan. Syirik khafi ni memang kita bukan calang-calang orang boleh nak meneliti syirik khafi dalam hati, melainkan dia ada ilmu yang halus, teliti, memerhatikan diri, sentiasa bermuhasabah dengan diri, sentiasa ibahas, selidik diri. Ini orang ni bolehlah baca hati dia, boleh teliti hati dia maksudnya. Tapi kita ni orang biasa-biasa ni macam mana? Sebab itulah apa yang kita mampu, kita usaha. Situ ada pahala daripada Allah sebab kita berusaha. Dan usaha itulah bersungguh-sungguh, ada lagi pahala daripada Allah. Dan apa yang kita tak mampu di luar kawalan dan kemampuan kita itu, kita minta ampun pada Allah. Sebab itulah ada doa yang kita baca dalam ada wirid yang kita baca dalam maksurat, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah. Min an nusyrika, daripada kami menyekutukan engkau. Ma na'lamuh, kepada apa yang aku tahu, apa yang kami tahu. Itu yang syirik-syirik yang akbar yang kita kena jauhi. Tapi dalam perkara yang kita tak tahu, syirik khafi yang tersembunyi ni, yang kita tak nampak, yang kita terabai, yang wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami minta keampunan padamu, ya Allah, terhadap syirik yang kami tak tahu. Sebab itulah wirid tu kena amal lah. Itu permohonan kita pada Allah. Permohonan kita pada itu, doa kita seorang hamba yang tak mampu nak hadapi. Sebab itulah kita habis sebut tadi, la haula wala quwata illa billah. Jangan sombong dengan diri kita. Dalam beramal ni kita kan ada pergantungan yang kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah dengan ayat ni. Kha'inatul a'yun, apa nama ni? Khianat segala mata, wa ma tukhfis sudur. Yang tersembunyi dalam dada, yang dalam hati. Tambah dalam hati ni pula, hati kita ni memang unik sebenarnya. Unik dan kompleks. Banyak benda yang ada dalam hati kita ni. Sama ada benda-benda yang baik, yang permata, iman, takwa, sifat-sifat yang mulia, mahmudah, sifat-sifat keikhlasan, dan macam-macam semua. Itu semua kebaikan dalam hati. Dalam hati jugalah ada segala-gala yang boleh jadi tempat segala-gala yang tak baik. Dalam hatilah boleh ada syirik, boleh ada kufur, boleh ada kejahilan, boleh ada syak, keraguan, nifaq, sifat-sifat yang buruk. Dalam kitabnya ada 10 sifat, kalau kitab lain banyak lagi. Itulah hati. Dalam hatilah ada khawatir. Apa benda khawatir? Lintasan-lintasan. Contoh lintasan daripada syaitan, was-was. Was-was masuk, mengganggu keyakinan, mengganggu ibadah dan sebagainya. Was-was ni bukan sekadar ganggu masa niat. Dia sampai tahap kadang was-was ni dari segi akidah. Timbul dalam hati kita, siapa jadikan Allah? Tu contohnya. Was-was. Sehari dua ni timbul cerita apa? Qul huwallahu ahad. Huwa tu dikatakan Nabi Muhammad. Dhamir huwa tu kata apa?
Domer ganti nama huwa tu, dikatakan itu huwa tu ialah Nabi Muhammad. Jadi huwa Allah, Nabi Muhammad tu lah Allah. Wala'iyazbillah, tafsiran macam ni. Bahaya sebenarnya. Macam mana dia boleh sandarkan begitu kan? Sedangkan sebelum tu kul ni maknanya Allah perintah pada Nabi. Nabi yang kena baca tu. Kena ucapkan tu. Apa dia? Huwa Allah. Dialah Allah. Takkanlah Nabi nak kata dia tu pada dia, pada diri sendiri. Sebab asbabun nuzul hadis ni, apa ayat ni, Al-Ikhlas ni, ialah bila datang sekumpulan pembesar Quraisy dengan sombongnya, dengan takburnya, jumpa Nabi, dia panggil Nabi, ya Muhammad, sif lana rabbak. Ya Muhammad, sifatkan pada kami Tuhan kamu. Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang kamu dakwah, Tuhan yang jadikan kamu. Sifatkan pada kami. Tuhan kamu tu daripada emas perak ke? Tuhan kamu daripada permata dan sebagainya ke? Maka Allah turunkan ayat tu, qul, suruh Nabi jawab, huwallah, dialah Allah. Dialah Allah. Maknanya Allah ahadun. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala tu ahad. Takkanlah Nabi Muhammad tu ahad. Allahu samad. Allah tempat meminta. Allah tempat bergantungan permintaan hamba-hamba dia. Lam yalid lagi. Tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab itulah surah dinamakan Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni bukan ikhlas dalam ibadat, sembahyang, puasa, zikir, sebagainya. Ikhlas di sini ialah ikhlas yang makna murni, bersih dari sudut tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi benda-benda was-was syaitan ni dia boleh masuk je sebenarnya. Satu. Yang kedua, dalam hati ada khawatir juga, seperti contohnya yang datang pada malaikat. Malaikat ni dia bawa ilham. Malaikat bawa ilham. Walau pada hakikatnya ilham tu datang daripada Allah, tapi yang bawa kepada manusia ni ilham daripada malaikat. Dan Allah Ta'ala juga, daripada Allah juga ada khawatir. Apa yang dikatakan sebagai sebagai contohnya, sebagai dorongan kepada kebaikan. Dorongan-dorongan dalam hati kepada kebaikan. Ini memang pilihan Allah Ta'ala. Kadang Allah Ta'ala beri pada artis yang dulu tenggelam dalam maksiat. Allah Ta'ala beri pada perompak-perompak yang memang kaki bunuh orang, kaki. Tiba-tiba Allah Ta'ala jentik hati dia dengan dorongan kebaikan. Sehingga dia buat benda-benda asal, benda kecil-kecil je kebaikan. Tapi akhirnya benda tu mengisahkan dia. Akhirnya dia berubah. Contoh, di antara golongan Hindu yang dulu pernah terlibat dalam perobohan Masjid Barbari dekat India dulu. Masa tu zaman kecil-kecil lagi lah. Akhirnya dia masuk Islam dan dia bina banyak lagi masjid. Itu kerja Allah Ta'ala. Kita tak boleh orang kata pandang manusia ni seolah kita yang menghukum sampai dia mati kan. Itu kerja Allah Ta'ala. Termasuk khawatir dalam hati manusia ni adalah apa yang dikatakan sebagai hawajiz. Hawajiz ni adalah kecenderungan hati kepada syahwat. Apa syahwat? Syahwat ni keinginan-keinginan yang apa, bahasa mudah ni melampau lah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Itu dalam Quran sebut. Dihiaskan dalam hati manusia ni kecenderungan, keindahan terhadap syahwat minan nisa, terhadap perempuan contohnya. Betul, orang lelaki benda ni memang sentiasa ada. Dia dah kahwin ke, dia bujang ke, bujang 10 tahun dah bujang terantang ke, kahwin dah 3 sekalipun dia nak yang keempat. Sebab itu dalam hati. Minan nisa wal banin, pada anak-anak.
wal qanatiril muqantarah, perhiasan kekayaan ni, minaz zahab wal fiddah, daripada harta, daripada perak, emas, wal khairil musawwamah, kenderaan-kenderaan yang apa, yang cantik-cantik, yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, wal an'am wal harsi wal an'am, apa ni, tanaman-tanaman dan juga binatang-binatang ternak. Ini semua syahwat. Tapi sebut, kita bukan nak hilangkan nafsu. Nafsu sentiasa ada, tapi ialah kita nak kontrol supaya kita tidak kalah dengan kehendak nafsu yang cenderung pada syahwat. Ini yang merosakkan. Ini memang perkara yang sebenarnya dalam hati manusia. Kalau kita tak mengaji benda, kita tak tahu. Kalau kita tak teliti perkara ni, kita tak cermat, kita jadi tak cermat, kita tak sedar, kita tenggelam dengan benda-benda yang tak baik. Walaupun ayat ni pendek, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, tapi kesan dia kalau kita faham, kalau kita tadabbur, kalau kita ta'amul, kalau kita orang kata didik asuh hati kita ni, kita akan nampak betapa kha'inatul a'yun, khianat mata, dan juga apa namanya, lintasan-lintasan dalam hati ini, dia akan sentiasa berhubung dan dia merosakkan diri kita sebenarnya. Kalaulah khianat mata tu hubungannya dengan hati ialah melalui syahwat, melalui syahwat, dan juga daripada jalan syaitan tadi, wal'ayazubillah. Sebab itulah benda-benda ni kadang-kadang Habib bila belajar kita kitab macam ni kan, sejak dulu Habib mengaji ni tahun 80-an lagi, zaman lepas form 5 ngaji kitab ni, kita akan rasa betapa lemahnya kita, betapa bergantungnya kita pada Allah. Kita tak mampu nak harungi hidup ni melainkan dengan pertolongan Allah, melainkan dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena ingat. Wallahu a'lam bishawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kalau ada soalan silakan.